Ubrom dia tu. Yes. Ubrom dia tenggelam sebab dia berat. Yes, betul. Tapi kita tak guna istilah berat dekat sini, kita guna istilah lebih tumpat. Okey? Lebih tumpat. Jadi macam mana kita nak jadikan air tu lebih tumpat? Bila kita tambah garam ataupun gula. Sebab itulah dalam video yang pertama tadi, yang siapa yang masuk kelas awal tadi, kita akan tengok bila kita bancuh air gula melaka akan tenggelam. Okey, dia akan duduk kat bawah tu. Lepas tu yang tengah-tengah tu air susu sejar. Dan air yang atas sekali adalah air teh. Kenapa dia kat bawah sekali ni tenggelam? Sebab gula dia lebih banyak berbanding dekat susu sejat. Jadi bila air itu ditambah dengan gula ataupun garam, dia lebih tumpat berbanding air biasa. Okey. Jadilah air 3 layer. Okey, tu tadi video yang cikgu tunjuk lah. Kalau siapa nak tengok nanti, kita tunjuk lagi minggu depan. Okey. Sebab kita nak buat eksperimen tu lah, kita nak buat eksperimen air. Bancuh air 3 layer. Okey. Nombor 7. Aplikasi ketumpatan dalam kehidupan harian adalah seperti macam ni. Yang ni, yang eksperimen ni. Okey, kita aplikasikan dalam kehidupan sebenar. Dengan apa? Saus ini diperbuat daripada logam. Okey, apabila dijatuhkan ke dalam air laut, saus tenggelam ke dasar laut disebabkan saus ini lebih tumpat daripada air laut. Saus ini sangat berat ya. Dia tersangatlah berat. Okey. Next, kita tengok silap. Nombor 2. Apa lagi aplikasi ketumpatan dalam kehidupan sebenar yang kita guna? Kita ada jaket keselamatan perenang. Ya, yang ni kalau awak naik kenderaan dalam laut, ya, tak kisah awak naik boat ke, awak naik ferry ke, awak perlu pakai jaket keselamatan. Kenapa? Sebab nanti Kenapa kita pakai? Sebab nanti kalau kita macam contoh kita naik sampan, nanti kalau kita terjatuh nanti kita tak tenggelam sebab ada tu. Betul. So, kita akan terapung. Kita akan timbul di permukaan. Kalaupun tidak terapung betul-betul atas permukaan, kita akan timbul, ya, timbul sedikit. Yes. Next. Nombor 3. Pelampung pada sangkar ternakan ikan. Yang ni kalau awak pergi dekat kawasan ternakan ikan, berjadi ikan air tawar lah selalunya, ikan air tawar. Pelampung ini memang akan common lah. Memang kita akan nampak ya. Fungsi dia apa? Memastikan sangkar itu tidak tenggelam. Ya, dia hanya berada di permukaan sahaja. Next, cikgu nak tunjuk, yes, ini. Kapal selam. Macam manakah kapal selam berfungsi menggunakan aplikasi ketumpatan? Saya tunjuk video. Yang tu saya rasa kalau dia punya kapal selam dia berat. So kalau kita bawa dia mesti kita tenggelam kot. Saya tak tahu berapa pasti. Kita tengok video sekejap. Okey, bagaimanakah kapal selam berfungsi? Ke dasar laut dan ia juga mampu naik semula ke permukaan. Semua pergerakan ini berlaku kerana kapal selam mempunyai tangki balas. Air laut akan masuk ke dalam tangki balas dan menyebabkan berat kapal selam semakin bertambah.
Ketika berat kapal selam bertambah melebihi daya apungan, daya paduan yang terhasil akan menarik kapal selam itu tenggelam ke bawah. Dah. Untuk naik semula ke atas, kapal selam perlu mengeluarkan. Okay. Kapal selam boleh terapung di permukaan air, kemudian tenggelam ke dasar laut, dan ia juga mampu naik semula ke permukaan. Semua pergerakan ini berlaku kerana kapal selam mempunyai tangki balas. Air laut akan masuk ke dalam tangki balas dan menyebabkan berat kapal selam semakin bertambah. Ketika berat kapal selam bertambah melebihi daya apungan, daya paduan yang terhasil akan menarik kapal selam itu tenggelam ke bawah. Untuk naik semula ke atas, kapal selam perlu mengeluarkan semula air daripada tangki balasnya dengan cara melepaskan udara bertekanan tinggi di dalam tangki balas. Pada ketika ini, berat kapal selam adalah kurang daripada daya apungannya. Apabila tangki balas itu semakin kosong, nilai daya apungan akan terus melebihi jumlah berat kapal selam. Ini akan menghasilkan daya paduan yang menarik semula kapal selam ke atas permukaan air. Apabila berat kapal selam adalah sama dengan daya apungannya, kapal selam akan tiba di permukaan air. Okay. Cikgu. Yes. Boleh tak nak tanya apa benda tu? Dinosaurian. Ha? Apa benda dinosaurian? Dinosaur dia kat mana? Okey, video yang kita tengok tadi adalah mengenai tangki balas tapi dari tepi, yang ni sisi depannya, okey. Kalau kapal selam dia nak tenggelam, nak pergi ke dasar laut, dia akan penuhkan air dalam tangki balas ni dekat area tepi ni. Macam kita tengok dalam video tadi lah. So bila dia nak terapung, dia akan buang balik air. So jadi dekat kawasan yang ni akan kosong balik. Kanan. Ya. Kanan mute dulu ya. Mute dulu. Nanti nak tanya baru buka balik. Okey. Okey, ini adalah konsep ketumpatan. Okey, yang pertama, bagaimana kita nak mengumpul hidrogen dalam eksperimen. Okey, hidrogen kurang tumpat daripada air. Jadi, ia boleh dikumpul dalam kaedah sesaran air. Yang ni kita boleh buat menggunakan konsep elektrolisis ya. Nanti awak sekolah menengah awak akan buat eksperimen ni tingkatan 1, tingkatan 2 macam tu. Okey. Next, kapal terapung di atas air. Yang ni kapal mempunyai ruang yang luas yang dipenuhi udara. Ini menyebabkan ia kurang tumpat daripada air. Yang ni ferry pengguna sistem yang sama. Balon meteorologi, balon udara panas. Yang ni macam mana nak mengangkat objek karam daripada dasar laut.
Macam mana nak membunuh larva nyamuk. Okey, ini semua adalah konsep ya Kimi. Dia konsep dia Kimi. Cikgu dengar macam suara Kimi. Cikgu nampak Kimi punya ni berbunyi. Itu cikgu tanya tu. Okey, sifat-sifat jirim dan aplikasi dalam kehidupan harian. Okey. Next, saya tengok sifat-sifat jirim dan aplikasinya dalam kehidupan seharian. Okey, yang pertama, kayu balak kurang tumpat daripada air. Yang kedua, jaring ikan. Bola plastik diikat pada jaring ikan supaya jaring terapung dalam laut. Ya. Sebab itulah kalau tengok, kalau pergi ke kawasan laut, akan nampak tengah-tengah laut tu ada terapung, ada bola yang terapung dekat tengah-tengah laut. Selalunya warna merah lah. Itu sebenarnya bola untuk jaring menangkap ikan, ya, yang diletakkan oleh nelayan. Yang ketiga, belon udara panas. Udara yang memenuhi belon menjadi kurang tumpat daripada udara di luar belon. Apabila udara dipanaskan, udara panas akan menaikkan belon ke udara. Zulkarnain, mute dulu Zulkarnain. Okey, kapal selam. Untuk tenggelam, tangki balak dipenuhi air supaya kapal selam menjadi lebih tumpat daripada air laut. Manakala kalau dia nak terapung, kita akan buang balik air itu supaya dia akan terapung semula. Okey. Next, kayu balak kurang tumpat daripada air. Cikgu, saya tak berapa nampak video. Tak nampak apa? Tak nampak ni? Nampak tak? Oh, video tadi kalau ada masa nanti cikgu akan share lagi ya. Okey. Boleh Amal? Saya tak nampak yang cikgu tunjuk. Tak nampak apa? Kapal tu, kapal selam. Nampak. Nanti cikgu ada masa nanti kita tunjuk lagi ya. Boleh? Tak boleh. Boleh sangat. Okey. Okey, kayu balak kurang tumpat daripada air. Sebab itulah dia akan terapung di muka air. Kalau dekat kawasan Sarawak, dulu cikgu mengaji dekat Unimas, dekat Sungai Rajang tu, kayu balak yang dipotong, yang telah dibalakkan akan dilalukan dekat sepanjang sungai. Memang dia akan lalukan sampailah ke dia punya tempat pengambilan kayu kayu balak tersebut. Sebab dia memang akan terapung, dia tidak akan tenggelam. Jadi dia memudahkan syarikat-syarikat pembalakan ni untuk mengambil kayu-kayu balak tersebut lah. Cumanya ada dah dia punya kekurangan dia. Kekurangan dia mengganggu lah kalau ada penduduk setempat nak tangkap ikan ke apa, sebab kayu balak ni teramatlah berat ya. Next, okey, macam mana nak buat rakit?
Cik biasanya diperbuat daripada buluh atau kayu. Ya. Kayu atau buluh kurang tumpat daripada air dan boleh terapung di permukaan air. Go. Go. Ya, Amal. Apa dia, Amal? Ya, cikgu saya jumpa. Okey, dah. Dah habis kita punya nota. Kita akan terus tengok latihan ya. Cikgu tahu tak ni apa? Ni darah. Saya terkeluar je. Tak tahu kenapa lah. Cikgu tahu ni apa? Ni darah. Nampak sekali. Bukan color. Ni Cikgu darah. tak nak. Darah apa? Ini. Darah apa tu? Kenapa? Tak tahu. Dengan. Okey, jom kita tengok latihan ya. Semua nampak? Bulat kau jadi bulat. Oh, Pak. saya nak bulat. Okey, Kimi buat. Tapi Yang mana yang akan timbul di permukaan air? Kimi bagi tahu. bola sepak. Bawah lagi. Paku. Paku? Paku akan timbul di permukaan air. Tak. Gabus. Oh, Gabus. bola sepak, gabus, batu. Batu akan timbul di permukaan air. Ada? Batu kalau kita baling macam tu, dia memang akan terapung terus lah. Dia tak lompat. Dia akan terus lompat ataupun terapung. Terapung. Batu terapung. Ya. Batu Saya apa? dah baling kat taman dah. Dia tak tenggelam langsung. Izu pun kata batu. Batu terapung. Semua orang kata batu. Batu tak terapung. Batu tak terapung. Ya. Betul. Dia tak terapung. Oh, sudu plastik. Batu tak terapung. Batu dia tak terapung. Tapi kalau awak baling yang, kan orang selalu baling batu kan, nak tengok dia lompat 2-3 kali kan. Dia akan lompat 1, 2, 3, tak kisah 4, 5. Lepas tu dia terapung balik. Dia tak akan terapung. Batu tak akan terapung. Dia akan tenggelam. Ya. Ada batu kecil. Sebab batu ni secara Tapi ada je batu kecil. kalau kita pecahkan batu ni, benda yang terapung ni selalunya dia tidak kedap udara. Jadi benda yang tidak terapung. Benda yang terapung ni selalunya dia kedap udara. Bermaksud ada ruangan udara dekat situ yang membolehkan dia terapung. Batu dia tak ada ruang udara di situ. Dia tiada ruang udara. Bermaksud secara lahiriah dia akan tenggelam. Adalah batu terapung, tapi batu terapung tu dekat Palestin ya, dekat Masjid Al-Aqsa. Ya, itu je yang ada batu terapung. Tapi yang secara konsepnya ataupun secara alaminya batu tidak terapung. Dia tidak akan terapung. Kecuali lah kalau batu tu adalah batu plastik. Batu buatan. Baru dia terapung. Tapi kalau batu semula jadi, dia tidak akan terapung. Tidak. Ya. Okay, next. Kena buat wheel of name. Kita buat wheel of name lah, baru seronok kan. Wheel of name. Yes. Sekejap. Cikgu. Wheel Apa? of name tu best. Wheel of name nama dia. Oh. Cikgu tadi saya terkeluar. Apa? Tadi saya terkeluar. Okay.
Sekejap, kita tengok. Kita buka wheel of name. Ibu pusing cikgu wheel of name. Ya. Cikgu tengah type kat Google ni sekejap. Cikgu Wheel kat of, sini tak ada perempuan kan? tak ada apa? Tak ada perempuan kan? Kat sini tak ada perempuan. Cikgu perempuan. Hai, Cikgu perempuan. special. Cikgu je perempuan, budak perempuan tak ada kan? Hai, tutup. Cikgu nak share ni. Tu siapa? Amal. Astagfirullahaladzim. Siapa yang share ni? Amal. Kenapa awak screen sharing? Cikgu tak tahu. Amal, cikgu nak share tak boleh. Cikgu block je Amal punya. Cikgu share je. Macam-macam. Macam tu lah. Macam mana lagi? Okay, Wheel of name. Harap saya suka. Cikgu, unfortunately tu siapa? Zulkarnain. Dia saja je tukar nama dia. Kenapa dia buat nama macam tu, tak ada maksud? Tak tahu dia. Tanya dia. Okay. So, private. Adam. Hana. Cikgu. Nama lain ni. Ya, ni nama yang dia bagi. Ya. Tapi ada satu nama Melayu. Abang Ali. Hana. Ana nama kawan kita, dia tak datang hari ni. Okay, Hana. so ada Cikgu, tadi saya buat burger habis tangan saya kena pisau. Cikgu ni kena buat apa? kita nak cari giliran Balik, cikgu. siapa yang Kimi. Amal. Kimi. Zul. Isaac Zulkarnain. Isaac. Lagi Dah. siapa lagi? Dah kan? Kimi dah. Okay. Adam. Dah. Amal Luqman Semua dah dah. kan? Dah. Dah, semua dah. Okay, jom. Tengok. Dan kiraan satu orang. Tiga sekarang. Zulkarnain. Cikgu ni kena buat apa? Okay, Zulkarnain. Oh, kena jawab. Oh, kena jawab yang mana satu dulu. Tenggelam. Okay, tengok soalan. Tenggelam. Okay, okay, kalau guli dia akan apa? Tenggelam. Ya. Betul, dia akan tenggelam. Pandai. Okey, kalau kayu aiskrim. Timbul. Boleh tak sebut sekali je? Ya, timbul. Okey. Kalau duit shilling. Tenggelam. Ya. Boleh tak sebut sekali je? Okey, kalau gabus. Timbul. Kalau sudu ni sudu besi, sudu biasa. Tenggelam. Ya, sudu biasa tenggelam. Tenggelam. Kalau straw. Timbul. Okey, nombor 2. Kita tengok siapa yang kena. Okey, Adam Ryan. Adam cakap line dia slow. Adam boleh nampak soalan tak? Adam boleh nampak soalan tak? Adam boleh cek cikgu.
Okey. Dia kata berdasarkan jawapan di 1, lukis dan labelkan kedudukan bahan dalam air. Okey. Yang ni kita lukis sekejap lagi. Okey, next C. Adam tak boleh jawab ah. Ada lain slow. Kita cari nama kita pusing nama lain lah. Sekejap. Cikgu, saya. Amma. Anwar. Okey. Okay. Amal, mana Amal? Amal ada tak? Amal terkeluar ke? Saya pun tak tahu. Keluarkan Ah, selah nama dia. betul. Ada lagi 3 orang je. Betul lah 3. Saya, 3 orang je. Zulkarnain dan Jimmy. Adam Ryan tu, Amal tu. Kimi. Amal lagi. Alamak. Amma. Lambat lah. Cikgu buatlah nama Amar, Adam. Sekejap. Sebab dua-dua tu tak ada. Sekejap cikgu buang sekejap. Adam. Cikgu buat je lah nama Adam dan Adam Ryan dengan Amar. Okey. Okey. Yang 3 je. Kita boleh tahu. Cikgu, gila dah. Aduh. Cikgu Zulkarnain dah kan? Itulah. Dia ada 3 orang je. Jadi dia pusing. Okey. Zulkarnain. Izu. Ya. Yang saya jawab yang mana satu? Okey. Izu. Yang C punya. C. Insam ini Okey. menjalankan Hisham ingin Cikgu, kenapa Menjal- cikgu tak buat nama saya? Tadi nama Amar ada. Cikgu, kenapa Tapi- cikgu saya punya nama? ada tapi tadi dah Amal tak ada. Amal terkeluar kan, tak apa. Okey, tengok C. Nanti cikgu letak balik. Insam Okey. ini menjalankan penjelasan tentang objek yang timbul dan objek yang tenggelam di dalam air. Dia memasukkan objek-objek di bawah ke dalam sebaldi air. Objek yang manakah mempunyai rongga udara? Objek yang manakah yang mempunyai rongga udara di antara span Span? dengan pembaris besi? Span. Yes, betul. Span. Okey. Nombor 2. Ramalkan objek yang akan timbul di permukaan air. Pembaris besi. Timbul di, nama apa pembaris besi? Pembaris besi kan macam tadi, contoh kita tadi. Kan logam dia akan tenggelam. Itu takkan jawapan sama ke span? Yes, span juga. Izu dia tak semestinya kalau jawapan tu ada kat atas, dia tak ada kat bawah. Kita kena faham konsep. Dalam sains ni, asalkan jawapan tu betul, dia boleh berulang banyak kali ya. Jadi untuk soalan nombor 2, Jawapan yang betul yang Dah lah cikgu. okey, okey. yang betul. Objek yang akan terapung ialah Apa yang Span. okey. Kimi dengan Zulkarnain mute dulu. Dia Izu je buka. Nanti banyak sangat ni. Banyak sangat bunyi. Cikgu tak dengar. Okey. Kita buat salah. Kimi tak menyet pun. Kimi mute dulu mute. Nanti cikgu tanya, okey jawab. Baru buka. Boleh? Okey, thank you. Next. Gariskan jawapan yang betul. Faktor yang mempengaruhi sesuatu objek untuk timbul atau tenggelam di dalam air ialah
Kelajuan ke ketumpatan? Ketumpatan. Yes, betul. Ketumpatan. Next. Tak ada kawat pada objek lain. Tandakan Oh, objek lain yang timbul di permukaan air. timbul. Tu apa? Sudu Straw. besi ataupun straw. Straw. Yes, betul. Straw. Okey. Terima kasih. Next, soalan D. Okey, Izu boleh tutup dulu. Okey. Cikgu, pusinglah dulu. Ya, sabar. Satu. Okey, sabar. Kenapa, Ma? Ama ada kan? Kadang ke? Didi mi. Cikgu. Yes. Mana Adam? Adam dah masuk dah ke? Tadi Adam tak ada. Dah. Adam masuk dah. Okey, nanti cikgu tak nama Adam. Okey. Tengok soalan D. Cikgu. Dah. Tiga Cecair cecair. manakah timbul? Cecair manakah tenggelam? Cecair X timbul, cecair Y tenggelam, cecair Z tenggelam. Cecair X timbul. Tak, sekejap. Cecair. Sekejap. Betul. Betul lah. Yang Betul tu. purple ni objek dia kan? Purple. Bagi Betul saya lah tu. ni Ya. objek dia kan? Yang tenggelam adalah Y dan Z, manakala yang timbul adalah X dan Y. Okey. Apakah penyebab bahan timbul atau tenggelam di dalam air? Apakah yang menyebabkan bahan timbul atau tenggelam di dalam Apakah yang menyebabkan bahan timbul atau tenggelam di dalam air? Sekejap. Apa yang menyebabkan bahan tu tenggelam atau timbul dalam air? Yang ni kita dah belajar dah. Apa yang akan menyebabkan bahan itu tenggelam ataupun timbul di dalam air? Bab ini kita belajar tentang apa? Zulkarnain cakap apa? apakah yang menyebabkan bahan timbul atau tenggelam di dalam air? Apa dia? Apa yang menyebabkan yang ni tenggelam, yang ni timbul? Apa? Okey, yang menyebabkan dia, benda utama yang menyebabkan dia timbul atau tenggelam ialah ketumpatan. Ketumpatan bahan. Okey. Kalau dia adalah bahan yang kurang tumpat, contoh macam tadi minyak, dia akan timbul.
Dia akan timbul kat sini. Dia akan timbul kat sini. Kalau dia tumpat, dia akan tenggelam. Contoh apa yang tumpat? Tadi apa? Sudu besi, paku. Lagi apa? Benda yang kita tahu. Batu. Itu semua adalah guli, contoh-contoh bahan yang tumpat. Okey? Yang mempunyai jisim yang banyak. Okey, nombor 3. Cepat jawab. Ke nak will lagi yang ni? Oh, saya. Tadi nama apa tadi? Kimi kan? Oh, cecair X lebih tumpat daripada air cecair Y, kurang tumpat daripada air cecair Z, kurang tumpat daripada air. Okey, sekejap. Cecair X kurang tumpat daripada air, cecair Y lebih tumpat daripada air, cecair Z lebih tumpat daripada air. Daripada Betul. air. Tanya. Okey, nombor 4. Zalora. Okey, telah menyediakan Wheel minyak of name, masak. cikgu, wheel of name. Okey, wheel of name. Wheel of name. Cikgu tutup. Ada siapa lagi? Tinggal Zulkarnain dengan Amar je. Tadi. Adam ada dah kan? Adam. Go, Okey. yang 4 tu dah buat ke? Belum. Dia nak wheel of name lagi. Bukan Kimi buat lagi yang bawah tu. Itulah. Tak apa, kita panggil bagi peluang untuk Adam. Okay, Adam ada. Adam ada tadi kan? Ada. Okay. Next, soalannya. Taklah. Sekarang nombor 4. Tak apalah, Nombor bagi Adam lah. 3. Okay. Nombor 4. Adam. Okay, Adam. Zalora telah menyediakan minyak masak, madu dan susu pekat untuk menjalankan aktiviti ini. Ramalkan apakah cecair X, Y dan Z. Padankan. Maksudnya dia soalannya berdasarkan ni. Maksudnya. Senang je ni. X minyak. X minyak. Cepat. Bagi Adam jawab, Kimi. Kimi, bagi Adam jawab. Okay. Ni kalang giliran Adam. Muai madu susu pekat. Okey, apa dia untuk X, Adam? X minyak masak. Okey, set yang obvious dulu. X apa dia? X minyak. Apa je yang minyak masak tadi? X adalah Minyak masak. okey, X adalah minyak masak. Okey. Dia yang terapung, betul. Minyak masak akan terapung dekat atas sekali, betul. So Y dengan X Z. minyak masak, Y susu pekat, Z madu. Minyak masak. Y dengan Z sama sahaja ya, tak kisahlah. Kalau awak letak Y tu madu pun betul, Y tu susu pekat pun betul. Dia akan berada di bawah Y susu ya. Y madu, Z susu pekat. Mana-mana pun boleh. Y dengan Z mana-mana pun boleh, susu pekat boleh, madu boleh ya.
Cikgu tak nak awak bagi pening, cikgu buat jawapan ni je. Sebab kedua-dua ni, tengok. Dua-dua ni tumpat, lebih tumpat daripada air. Jadi dia tak ada spesifik. Dia tak khaskan. Jadi awak boleh letak susu pekat boleh, madu pun boleh. Tapi yang akan berada di atas sekali adalah minyak. Okay. Next, kita tengok soalan baru. Jom kita wheel of name. Ada 2 orang saja lagi. Okey, Zulkarnain. Bukanan dah lah cikgu. Tadi kita Biarlah. okey, jawab sekali. Zulkarnain jawab satu soalan, lepas tu Amarah, Abang seorang je lagi. Belum ya? Seorang satu soalan lah. Tadi kan dah 3 orang kan. Dalam gula ke dalam air untuk kemasan. Okey, Susan meletakkan sebiji telur di dalam air. Kemudian dia melakukan aktiviti di bawah untuk membuatkan telur itu timbul di permukaan air. So secara dasarnya bila telur kita letak dalam air, telur akan tenggelam. Tapi dia nak buat telur itu timbul. Jadi dia nak buat macam mana? Dia kena tambah ketumpatan air. Ingat nota kita tadi. Ketumpatan air boleh ditambah dengan menggunakan, kita tambah dalam air itu gula ataupun garam. Okey, gula ataupun garam. Barulah air itu akan bertambah ketumpatannya. Berdasarkan, okey, masuk pada soalannya Zulkarnain. Berdasarkan aktiviti di atas, bulatkan jawapan yang betul bagi melengkapkan langkah-langkah untuk membuatkan telur itu timbul di permukaan air. So, mula-mula telur itu tenggelam di dalam air. Lepas tu, tambah gula ke dalam air untuk apa, Zulkarnain? Mengubah ataupun mengekalkan. Mengekalkan. Soalan ni, kita nak bagi telur tu timbul. Jadi bila kita tambah gula dalam air, adakah dia akan mengubah atau mengekalkan ketumpatan air tersebut? Zulkarnain. Kita tambah gula ni. Mengubah. Yes, mengubah. Pandai. Okey. B, air diaduk dengan menggunakan rod kaca. Ini adalah untuk nak mempercepatkan atau memperlahankan gula melarut di dalam air. Fikir macam ni ya, kita nak bancuh air. Kita tambah gula ni. Lepas tu kalau kita kacau, diaduk kan, kita kacau gula tersebut, adakah nak bagi dia mempercepatkan larut dalam air ataupun nak memperlahankan dia daripada larut dalam air? Zulkarnain. Apa? Awak tambah gula dalam air, ni nak bancuh, awak nak bancuh air, katakan awak nak bancuh air sirap, ya. Awak tambah gula. So bila awak kacau,
awak kacau dengan sudu tu, awak nak bagi gula tu cepat larut ataupun lambat larut? Cepat. Cepat. Jadi jawapan untuk B apa Zulkarnain? Nak mempercepatkan atau memperlahankan? Mempercepatkan. Yes, mempercepatkan. Betul. Ya, sebab bila kita aduk dengan rut kaca, aduk tu kacau ya. Aduk dengan rut kaca, ini adalah untuk mempercepatkan gula melarut dalam air. Okey, good job. Okey. Next, C. Apabila gula melarut sepenuhnya, okey, apabila gula melarut sepenuhnya. Apa maksud sini melarut? Maksudnya dia dah bercampur dah dengan air. Ketupatan air, adakah dia bertambah ataupun dia berkurang ataupun tak ada perubahan? Tiada perubahan. Kita tambah gula, ketupatan dia tak ada perubahan. Kita tambah gula. Bertambah. Yes, betul. Bertambah. Okey. Next, maka telur akan timbul, ya. Next, number 2. Amal. Amalah terakhir. Berikan satu bahan lain yang boleh digunakan bagi menggantikan gula. Amal. Garam. Okey. Yes, betul. Garam. Pandai. Ya, garam dan gula boleh menambah ketupatan air. Jadi, kalau kita nak bagi air tu sangat tumpat, kita kena banyakkan garam ataupun gula. Contohnya laut mati. Laut mati kalau dekat Palestin dan Mesir, kalau awak tak pandai berenang pun awak akan timbul dekat laut mati tersebut. Kita ada satu replika ke ya? Laut mati dekat Pening. Rehat? Nak habis dah. Tak apalah, rehat sikit lagi lah. Rehat dengan kita main game ya. Rehat sebelum main game. Tak boleh macam tu. Kita habis pukul 9.30 kan? 9.45. Hari tu sebab tersilap je. Cikgu yang tersilap. Tersilap apa? Cikgu tersilap tengok jam. Cikgu. Ya. Jadi kalau awak nak tengok replika. Yes. Zulkarnain. Boleh apa? Boleh tak lepas kita sebelum kita main game tu, boleh tak saya nak tanya sesuatu? Tanya apa? Apa benda dinosaurus? Dinosaurus itu apa? Dinosaur ke? Masa je. Nanti awak tulis dalam chat. Ya. Okey. Okey. Kalau awak nak tengok, kembali cikgu lupa lah. Kalau awak nak tengok replika laut mati, awak boleh pergi ke Escape Pulau Pinang. Dia buat satu kolam yang sama menggambarkan bagaimana laut mati berfungsi. Jadi awak bolehlah pergi kat Escape Pulau Pinang. Siapa yang duduk dekat area Penang tu, boleh pergi. Tengok macam mana laut mati berfungsi. Sebab kalau kita nak pergi Cikgu. Israel lah, Palestin mungkin jauh lah, dah banyak duit. Apa dia?
Dah siap kerja. Okey, nanti cikgu tengok ya. Next, kita tengok F. Okey. F, cikgu nak mula balik ya. Kita mula balik. So Amar, Izu, Kimi, Zulkarnain, Adam. Okey, kita mula semula Wheel of Fortune kita. Kena type nama balik. Okey, Izu. Cikgu tulis nama saya salah ke? Ada 2 Z kan? Cikgu nak tu cepat kan? Izu. Apakah fungsi jaket keselamatan Saya soalan kerja berenang? boleh kan? Adakah baik pada jawapan yang betul? Membantu Hai, cikgu. pengguna untuk timbul di permukaan air. Membantu pengguna untuk tenggelam di dalam air. A. Yes, betul. Membantu pengguna untuk timbul di permukaan air. Betul. Okey, banding nombor 2. Bandingkan ketupatan air dan ketupatan jaket selamatan penang. Bandingkan. Maksudnya apa? Dia suruh awak buat perbandingan. Cikgu boleh tak nak solat Siap. dulu? Boleh sampai nak solat. Siapa yang lebih tumpat? Jaket perenang ke ataupun air? Jaket berenang. Perenang. Lebih tumpat. Siapa yang lebih tumpat? Yang lebih tumpat dia akan tenggelam. Manakala yang kurang tumpat dia akan terapung. Ketupatan jaket keselamatan berenang. Jadi kita kena mention siapa yang lebih tumpat. Antara jaket keselamatan dengan air, siapa yang tumpat? Izu. Air. Air. Jadi kita mention air lebih tumpat berbanding siapa? Tumpat tumpat berbanding jaket keselamatan perenang. Yes, jaket keselamatan perenang. Okey. Jaket keselamatan perenang. Okey dah. Okey, next kita tengok soalan seterusnya. Apakah yang mungkin berlaku jika seseorang yang tidak tahu berenang dan tidak memakai jaket keselamatan perenang jatuh ke dalam air? Apa akan jadi? Tenggelam. Lemas. Betul, boleh diterima. Boleh cakap tenggelam, lemas. Lagi? Untuk soalan ni mana-mana jawapan yang munasabah kita terima. Okey? Tumpan je. Okey. Next, kita tengok soalan seterusnya.
Tak siap lagi. Tenggelam dan lemas. Lemas. Okey dah. Tandakan baik pada aplikasi lain ketumpatan dalam kehidupan. Kincir angin yang berputar, pelampung yang sangka ternakan ikan. B. Yes, betul. B. Okey. Okay. Good job. Next. Ada lagi 2 line. Semua dah tanda jawapan. Okay, next. Dah. Wheel of name. Amal Luqman. Okay, Amal Luqman. Amal, okay, soalan seterusnya Amal. Soalan objektif. Nombor 1. Objek yang manakah tenggelam dalam air? A. Paku besi. B. Daun. C. Botol air minuman. Amal. C, botol air minuman. Yes. Bukan. A, paku. Yes. A. Paku. Benar sangat, Miss. Betul. Okey, jawapan dia A. Paku. Okey, nombor 2. Terdapat bahan nombor 2. Nombor 2 kita akan wheel of name. Okey, Kimi. Kimi, nombor 2. Nombor 2. Mana Kimi? Kimi solat ke tadi? Saya tengah solat tadi. Okey, nombor 2. Terdapat bahan yang timbul dan bahan yang tenggelam di dalam air. Kita boleh menghubungkan sifat menghubungkan sifat bahan di atas dengan ketumpatannya. Betul, dengan ketumpatannya. Okey, 2C. Betul. Next. Kita tengok pula soalan nombor 3. Halim menuangkan Okey, Zulkarnain. Zulkarnain. Kenapa terus? Kenapa Tak tahu. terus? Dia cepat Halim sikit. menuang minyak masuk ke dalam air. Antara berikut yang manakah adalah keputusannya? B untuk bola. B untuk bola. Dia menuangkan minyak masak ke dalam air. Minyak masak ke dalam air. So, siapa yang akan terapung? Zulkarnain. Siapa yang akan berada di atas? Minyak. Minyak. So, dalam gambar ni, A, B, C, yang mana minyak dekat atas? Minyak. Ialah jawapan A, B, C yang mana? Yang betul. A untuk api. Yes, A ya. Ni jawapan dia ya. A. Okay, next. Tinggal siapa lagi? Adam.
Okey, Adam, nombor 4. Aduh, cikgu. Nombor 4. Dia kata susun bahan-bahan di atas ni. Dia adalah dalam satu balang. Okey. So, yang semua ni diletakkan di dalam air. Dia suruh kita susun mengikut bahan yang mempunyai ketumpatan yang paling kurang. Maksudnya yang berada di depan ialah yang terapung. Jadi apa? Jadi jawapan nombor 4 apa? Adam. Yang terapung akan berada dekat depan sekali. Yang terapung, tengok ni, tengok. Dalam balang ni, siapa yang terapung? Siapa yang terapung? Dekat atas sekali. Adam. Segitiga. Cari dalam pilihan jawapan A, B, C. Yang mana segitiga, ni segitiga ni kan. Segitiga yang mana yang berada di depan? Sebab soalan dia tanya apa? Mempunyai ketumpatan yang paling kurang. C. Jadi jawapan dia ialah C nak Adam nak. Sebab maksudnya yang paling ketumpatan yang kurang tu akan yang terapung lah. Yang terapung akan berada di atas, di depan. Jadi yang paling kurang tumpat ialah segitiga. Selepas segitiga apa? Ni. Empat segi ni. Yang macam cube awak duk main tu. Lepas tu siapa lagi? Yang lebih tumpat pada dia? Yang ni, nombor 3. Dan yang paling tumpat adalah yang bentuk bola ni, bulat ni. Dia berada di bawah sekali. Jangan nampak tak dia tenggelam. Yang ni air tau. Ni adalah air. Okey, nombor 5. Kita jawab sama-sama. Raja di atas menunjukkan sebiji oren yang timbul. Cara yang manakah membolehkan oren yang asalnya timbul boleh ditenggelamkan? Bila kita letak sebiji oren, kita letakkan dalam air, dia timbul. Tapi ditanya macam mana kita nak tenggelamkan oren tersebut? B. Ke C? Mengupas kulit. C. Apa jadi kalau kita mengupas kulit? C. Memotong C, buah betul. oren kepada 2. Memotong buah oren kepada 2. Memotong dia masih lagi akan kalau kita tambah gula, lagilah dia terapung. Sebab gula akan menjadikan air lebih tumpat. Kenapa jawapan dia B? Sebab kulit dia tu, Berat. kulit buah oren ni lah yang bukan berat. Kulit buah oren ni lah yang menghalang udara masuk ke dalam buah oren. Jadi kalau awak perasan kulit buah oren ni macam ada lapisan minyak, betul? Yang semula jadi. Bukan kalau awak tanam oren sendiri pun awak akan perasan. Sebab itulah dia terapung. Benda ni akan menghalang air masuk ke dalam buah. Okey. Jadi jawapannya B. Okey, boleh faham setakat ni? Okey, next. Kita habiskan. Okey. Sama-sama sebab soalan ni ada 3 je. Okey, 1A. Raja di bawah menunjukkan 4 jenis objek yang diletakkan di dalam air. Dia letak pensel, buah apple, paku dan batu. So dia suruh kita kelaskan
objek kepada dua kumpulan. Yang mana yang timbul, yang mana yang tenggelam. So apa dia? Siapa yang akan timbul? Apple. Apple. Apple, buah apple. Apple dan siapa? Tengok siapa yang timbul tu. Apple. Apple dengan siapa? Pencil. Yes, Batu. apple dengan pencil. Dia kata nak tenggelam. Timbul dulu cek. Oh. Timbul dulu, okey. Next, tenggelam. Okey, so yang Batu. siapa yang akan tenggelam? Batu. Batu. Paku. Batu dan paku. Batu dan paku. Paku. Okey. Objek yang manakah Sebab lebih belakang bawah. objek manakah yang lebih tumpat daripada air? Objek yang manakah kurang tumpat daripada air? So, yang lebih tumpat maksudnya dia tenggelam. Okey. Lebih tumpat daripada air bermaksud dia tenggelam. So, siapa yang tenggelam? Batu. Batu dan? Batu dengan paku. Yes, batu dan paku. Batu dan paku lebih tumpat daripada air. Okey, siapa yang kurang tumpat daripada air? Maksudnya dia terapung. Bila dia kurang tumpat pada air, dia terapung. Pensel dan apple. Yes, pensel dan apple. Cikgu tak sempat main game dah nak habis dah. Itulah, hari ni macam Tinggal 1 minit je. apa, kita habis sikit lewat 9 minit sebab kita tadi ada masalah teknikal kan, awal-awal tadi tu. Mana ada? Okey, soalan last lah, cepat. Raja berikut menunjukkan 3 botol plastik yang sama. Banding dan bezakan ketumpatan ketiga-tiga botol plastik dengan air. Isi tempat kosong dengan huruf yang berkenaan. Antara botol A, B, C. Okey, yang manakah kurang tumpat daripada air? Maksudnya A. dia akan terapung. A dan B. dia akan terapung. Dia akan terapung. B. Awak nanti boleh buat eksperimen ya. Awak baling botol yang ada ais dengan botol yang ada air. Yang mana yang akan terapung? C. Yes. Sebab Okey, C A dan dia C letak kurang. ais dia. Jadi ais tu nanti jadi berat. Tak. Kurang tumpat maksudnya dia terapung. Ais ni dia tak banyak tau. Dia tak banyak. Dia akan, kalau awak perasan ada ni. Ni ada ruang udara, ada ruang udara. Cikgu Ada dah ruang udara. 9.46 dah. Kena cikgu. So, yang ni lah yang akan menyebabkan dia terapung. Okey. Dah yang tenggelam apa? 9.46 dah. Ya, alah habis dah. Okey. Yang ni lah yang Dah habis dah. botol yang ada air tu dia akan berat dan tak ada ruang udara. So dia akan tenggelam. Dah habis Okey. lama dah. Okey, jom Ini habis kita lama sikit. tak apa nak mengaji tak apa. Okey. Jom kita baca doa dulu sebelum kita ambil gambar. Siapa nak baca doa hari ni? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw